عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini hari Jumaat, berapa belah Rabiul Awal ini? 13. Hari ini adalah 13 Rabiul Awal. 13 Rabiul Awal. Alhamdulillah kita sama-sama dapat kembali baca. Dan insya-Allah hari ini surah Ar-Ra'du bermula dari ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Ayat yang ke-6 dari surah Ar-Ra'du, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihimul mathulat ila akhiril ayah. Maksud dia,
dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan perkara buruk sebelum mereka memohon kebaikan. yakni mereka memohon menyegerakan, disegerakan azab. Disegerakan azab sebelum mereka memohon kebaikan. Ai bil'uqubati kama akhbarahum anhum. Mereka minta disegerakan hukuman. Ini kerana mereka ni tak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman kepada Rasul. Jadi bila Rasul bagi tahu kepada mereka akan ada azab hari kiamat, maka mereka tanya mana azabnya. Itu maksudnya yasta'jilunaka bis-sayyi'ah. Mereka minta disegerakan dengan keburukan. Qabla al-hasanah, sebelum mereka memohon kebaikan. Padahal sesungguhnya telah berlaku sebelum mereka peristiwa-peristiwa azab yang telah menimpa orang-orang yang kafir seperti mereka. Okey, seperti mereka. Oleh kerana tak percaya, walaupun telah datang kepada mereka kisah-kisah dahulu, tetap saja mereka tak percaya hak Nabi hak ni. Dia tahu cerita dulu, tapi bila datang Nabi sekarang ni, dia tidak beriman dengan Nabi sekarang. Jadi banyak orang tahu sejarah tapi tak boleh nak guna untuk waktu sekarang. Tahu kisah Nabi-Nabi, kisah azab dulu, tapi tetap saja berlaku sebagaimana, ataupun mereka tetap saja menolak dakwah Rasul. Dan kedegilan dalam soal ni memang banyak berlaku. Walaupun mereka dah diberikan hujah, tetap saja mereka nak buat juga. Faqad khalat min qablihimul mathulat. Ay qad awqa'na naqamana bil umamil khaliyah wa ja'alnahum ibratan wa 'izatan liman itta'adha bihim. Iaitu apa yang kami timpakan dari azab pada sebelum umat sebelum itu, dan kami jadikan mereka sebagai peringatan dan pengajaran bagi mereka yang mengambil peringatan. Padahal dah datang kepada mereka, mereka tengok dah azab tu. Tetap saja kita macam kita lah, tak tengok pun. Bukan tak tengok macam-macam. Sejarah kita tahu, Fir'aun kita tengok pun ada gambar dia. Orang pergi melawat lagi. Tambah-tambah pula kita lah ni zaman kita boleh tengok dengan video. Tak payah pergi. Nak tengok apa gunung berapi dah nampak dalam TV kita macam-macam. Tsunami tak tsunami. Tapi kita tetap lagu tu juga. Tak? Alhamdulillah lah kita yang dah beriman kepada Allah ni. Tapi mereka yang tidak beriman kepada Allah, tengok tsunami pun tak percaya lagi hari akhirat. Tengok gunung berapi, kalau kira Jepun ni negara paling banyak gempa bumi. Tapi setiap kali gempa bumi tak beriman juga dia. Bukan kata lepas gempa bumi nak cari Tuhan yang sebenar, tak ada. Lalu bila datang kepada mereka seorang Rasul bagi tahu hari akhirat ni ada, dia pula kata, kalau betul ada, mana dia? Kata Allah, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Dan ingatlah sesungguhnya Tuhanmu amat melimpah keampunannya bagi manusia yang bertaubat ke atas kezaliman mereka. Jadi Allah Ta'ala akhirnya memberitahu kepada mereka, Allah ni Maha Pengampun. Maknanya apa? Nak ajak mereka beriman. Okey?
Wa inna rabbaka ladzu maghfirah. Allah ni Maha Pengampun, Maha Pemaaf ala zulmihim, walaupun mereka berbuat zalim. Maka ini antara ayat bila Allah Ta'ala sebut azab, Allah sebut keampunan. Bererti kalau nak lari daripada azab, carilah keampunan Allah. Dia bukan datang secara automatik. Kita kena ada usaha. Apa usaha dia? Pertama, beriman kepada Allah. Kalau orang tu sebelum ni tak beriman, bila dia mengharap keampunan Allah, maka dia kena beriman kepada Allah. Jangan dia pula kata, tak apa, Tuhan kan baik. Memang baik, tapi kamu tak beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti minta daripada Allah keampunan. Mesti taubat kepada Allah. Ramai orang tertipu dengan keampunan Allah. Ya Allah, dia kata tak apa, Tuhan tu Maha Pengampun. Takkanlah Tuhan nak azab orang-orang yang manusia yang baik ni. Okey? Takkanlah Tuhan nak azab manusia yang baik. Allah kan Maha Pengampun, Maha Adil. Jadi kita kata, betul, tapi Allah ni dalam keampunan dia ada syarat. Dan keampunan Allah ni harga dia mahal. Bukan saja-saja memang Allah Maha Pengampun, tapi setiap keampunan ada syarat dia. Dan kita lah memang nak bagi, dah. Tapi bila orang datang tu kita tengok juga siapa dia tu. Adalah syarat kita tu. Nak bagi memang nak bagi. Betul tak? Tapi kalau tak cukup syarat, nak bagi macam mana? Orang bagi bantuan. Kurang-kurang dia nak tengok beri ni. Rekod macam mana B40 kot M apa? Lepas B40, M40. Lepas tu Hot 20 tu dia panggil apa? Hot 20 tu M40, B40. B pun ni below, M tu middle, lepas tu atas ke Hot 20 tu E20 hot tinggal 20. Dia pasal hot tu golongan hot kaya. Dia kita ada ketiga kan. Pertama B40. Ni B40 ni golongan 40 yang below pun, bawah daripada setahun berapa ribu dia punya tu income dia. Lepas tu M40 ni pertengahan, middle. Atas ni 20% orang memang kaya-kaya tu. Jadi kalau orang nak bagi bantuan, tiba-tiba dia tengok orang ni tamu bukan warga negara. Kerajaan tak bagi ke warga negara je boleh. Tak tak? Yang kedua, mesti ada permohonan dia. Nah, bila tak ada permohonan, dia nak bagi macam mana? Jadi kalau syarat nak bagi tu, kita kata kerajaan memang nak bagi, tapi ada syarat. Pertama, warga negara. Yang kedua, kena ada permohonan, minta borang dan sebagainya. Lepas tu dia akan nilai lah syarat-syarat dia tu. Ini contoh. Jadi setiap sesuatu ada syarat dia. Allah Azza wa Jalla, bila Allah Ta'ala sebut azab, kemudian Allah sebut keampunan, iaitu Allah tawarkan keampunan, tapi ada syarat dia. Syarat dia pertama, beriman kepada Allah. Dan syarat yang kedua, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, dia ampunkan. Kalau Allah tak berkehendak, maka dia tidak ampunkan. Adapun dosa syirik kepada Allah, dia tak lepas syarat pertama lagi, tak lepas dah. Apa dia? Dia bukan warga tauhid. Kita sebut warga negara tadi, kita guna istilah yang sama, bukan warga tauhid. Syarat pertama keampunan mesti dia ni warga tauhid, ahli tauhid, orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau dia tak beriman kepada Allah, dia tidak akan dapat keampunan Allah. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab. Akan tetapi sesungguhnya Allah atau Tuhan juga sangat keras balasan azabnya. Jadi dalam masa yang sama, Allah Maha Pengampun, betul, tapi jangan dilupa Allah juga Maha
keras azabnya. Sebab itu kita sebagai orang beriman, dalam hati kita kena ada dua sifat atau dua perasaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Pertama, rasa takut, gerun kepada azab Allah, dan yang kedua, rasa harap kepada keampunan dan rahmat Allah. Dengan dua itulah kita akan seimbang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dua ni. Inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la syadidul iqab. Jadi Allah ni maha pengampun, tapi dalam masa yang sama Allah maha keras azabnya. Jadi kita kena harap kepada keampunan Allah, dalam masa yang sama kita kena takut kepada azab Allah. Jadi supaya kita buat ibadat dalam keadaan mengharapkan rahmat Allah, dan kita tinggalkan maksiat dalam keadaan takut kepada azab Allah. Kalau tidak pincang, buat ibadat dalam masa yang sama tak tinggal maksiat. Itu tak boleh lah. Dia semayang, lepas semayang, masa semayang tu pakai sejadah, pakai lekuk waktu nak semayang, lepas tu dia jadi perompak. Pasal apa? Aku semayang dah, Tuhan tu faham pengampun aku. Dia lupa kepada sisi lain. Apa dia? Ketakutan terhadap azab Allah. Tak boleh lah. Okay? Jadi kena seimbang dua tu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut. Okey. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Okey. Innama anta munzir. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang rasul pemberi amaran. Ayat ini mereka minta dengan rasul untuk tunjuk tanda mukjizat yang pada mereka baru kira mukjizat. Padahal banyak dah Allah Ta'ala tunjuk pun, cuma mereka minta. Sebagaimana mereka minta Bukit Safa menjadi emas, sebagaimana mereka minta diangkat daripada Mekah bukit-bukitnya dan diganti dengan sungai dan kebun. Mereka minta. Allah Subhanahu wa taala kata, innama anta munzir, sesungguhnya engkau pemberi peringatan. Untuk bagi mukjizat ke tidak, itu urusan Allah. Kan kita dah sebut dalam surah Ibrahim baru ni, bila mereka minta dengan rasul mereka tentang bukti, mereka kata, wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fa apa? Allah awal surah Ibrahim hari tu. Surah Ibrahim ke surah An-Nahl? Cuba tengok kejap. Saya tengok balik. Qalat lahum rusuluhum kita baca baru ni. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Ayat yang ke-11 surah Ibrahim. Sama juga mereka minta fa'tuna bisultanin mubin. Bawahi kepada kami bukti yang nyata. Kata Rasul, innahnu illa basyarum mithlukum. Kami pun manusia sama seperti kamu. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tapi Allah Ta'ala yang bagi anugerah kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya.
wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Kami tak dapat bawa bukti melainkan dengan izin Allah. Sebab tu Nabi minta dengan Allah. Bila orang bukit nak tukar bukit jadi emas, minta dengan Nabi, Nabi minta dengan Allah. Jibril turun, boleh, tak ada masalah, tapi ada syarat dia lah. Kalau tiba-tiba selepas bukit Safa jadi emas tak beriman juga, maka akan ditimpakan kepada mereka azab yang tidak pernah ditimpa kepada umat sebelum ini. Jadi Nabi SAW tak nak perkara tersebut berlaku. Jadi Nabi kata tak apalah, biar Nabi terus ajak mereka berdakwah, harap mudah-mudahan mereka beriman. Kalau bukit Safa jadi emas tak beriman juga, hancur. Jadi mukjizat-mukjizat lain diturunkan juga. Quran ada sebagai mukjizat, dia tak nak ambil. Bulan dah terbelah jadi dua, dia tak nak juga. Macam-macam dah mukjizat yang Nabi SAW tunjuk, tapi mereka tidak beriman. Walikulli qaumin had, dan setiap kaum adanya pemberi petunjuk atau nabi yang memimpin ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala kata, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Kembali kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala supaya kita beriman dengannya. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu. Wa ma taghidul arham, dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung itu. Wa ma tazdad, dan apa yang lebih. Apa yang lebih. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala sebut tentang ilmu Allah tentang penciptaan manusia. Allah ni dia tahu apa yang dikandung dalam perut ibu, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada cantik ataupun tak cantik, sama ada sifatnya cukup ataupun sifatnya tak cukup, sama ada dia ni budak ni akan bahagia dalam hidup ataupun sengsara dalam hidup. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Okay? Allah lebih tahu, Allah Maha mengetahui apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu. Wa ma taghidul arham, dan apa yang kurang dari kandungan itu. Apa yang kurang dari kandungan itu. Wa ma tazdad, dan apa yang lebih. Apa yang lebih. Jadi Allah tahu, pertama, tahu bukan sekadar tahu biasa-biasa tak. Dalam hadis Allah Ta'ala sebut, atau Nabi SAW sebut, Allah suruh malaikat tulis ada 4 perkara kepada seorang bayi dalam rahim ibu dia. Allah tulis apa dia? Rezekinya Allah dah tahu dah. Allah suruh tulis umurnya, Allah dah tahu dah. Allah dah suruh tulis amalannya, dan Allah suruh tulis kesudahan hidupnya, bahagia ataupun celaka, syurga atau neraka. Semua daripada dia lahir sampai dia mati, sampai hari akhirat dia, semuanya sudah berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sudut kandungan tu, wa ma taghidul arham wa ma tazdad, apa yang kurang, apa yang lebih. Ibnu Abbas kata, apa yang kurang maknanya ada janin yang tak cukup bulan, lalu gugur ataupun lahir tak cukup bulan. Semuanya dalam ilmu Allah. Wa ma tazdad, dan apa yang lebih. Kerana itu ada wanita mengandungnya 9 bulan, ada wanita 7 bulan, ada 8 bulan, dan ada yang lebih due date lebih. Cuma zaman kita lah ni, kalau due date lebih mula ada doktor susah hati. Susah hati. Zaman dulu relax dia, tunggulah. Tak belum sampai masa lagi, tunggulah. Zaman kita tak cakap masuk, potong, keluar.
Pasal apa? Dah lebih masa. Tapi sebenarnya Allah tahu belaka dah. Kita je macam-macam kita kata. Semuanya berada dalam ilmu Allah. Baik. Dan ini termasuk wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Setiap sesuatu di sisi Allah ni ditetapkan dengan kadar yang tertentu. Tetap dengan kadar tertentu. Ada belaka dah. Kita pun dah ada dah. Sama jugalah. Dua PKP ni kejap-kejap kita dengar. Tahun 2020 ni ulama' pun ramai meninggal. Ramai meninggal. Kita duk bimbang takut COVID. Tak. COVID tu satu sebab je. Kalau tidak kerana COVID pun ramai juga orang meninggal. Mexico, orang yang kena bunuh dengan sebab kartel lebih ramai daripada mati sebab COVID. Jadi COVID ni salah satu sebab. Cuma yang lebih utama adalah ajal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu semua yang hidup ni berapa masa yang dia akan hidup dan bila dia nak kembali kepada Allah. Abi dah mengajar ke? Dah mengajar, Abi mengajar. Tunggulah sekejap. Apa dia? Nanti nak iPhone Tak Abi. ada iPhone. Pergi ke sana. Dekat Abdullah, pergi cepat. Abi nak mengajar. Pergi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah juga yang maha besar lagi maha tinggi mengatasi segala-galanya. Jadi Allah Ta'ala sebut ilmunya Allah, dia maha mengetahui. Sebab tu Allah ni alimul ghaib, dia mengetahui benda ghaib. Yang ghaib ni hanya Allah Ta'ala tahu. Nabi pun tak tahu benda ghaib. Jadi kalau ada orang kata Nabi tahu benda ghaib, maka dia telah meletakkan sesuatu yang menjadi milik Allah kepada selain dari Allah. Yang itu tak boleh. Ilmu ghaib Allah ni dalam hadis Nabi SAW sebut ada 5. Yang pertama, tidak ada yang tahu besok berlaku apa yang akan berlaku besok. Yani ilmu masa depan. Tak ada yang tahu melainkan Allah. Satu. Yang kedua, apa yang ada dalam rahim. Tak ada yang tahu melainkan Allah. Yang ketiga, bila nak turun bila nak turunnya hujan. Yang ketiga, bila nak turun hujan, tak ada yang tahu melainkan Allah. Yang keempat, di bumi mana dia nak mati. Bila dia nak mati dan di mana dia nak mati, tak tahu. Dan yang kelima, bila nak berlakunya kiamat. Tidak ada yang mengetahui semua ni melainkan Allah. Sebab tu bila orang duk cerita kiamat akan berlaku tahun 2020 lah, tahun 2021 lah, kita kata semua tu adalah ilmu Allah dan tak patut untuk kita memandai-mandai dalam urusan tu. Kerana Nabi SAW sendiri tidak memberatkan umatnya untuk tahu benda tu. Jadi kita pun tak payahlah tahu. Ni macam-macam kita ni kira teori, kiraan tu, kiraan ni nak suruh nak tahu berlaku kiamat bila. Jadi alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Baik, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja kepada Allah. Siapa di antara kamu yang merahsiakan kata-katanya dalam hati dan juga yang mengatakannya, juga yang bersembunyi pada waktu malam dan juga yang keluar berjalan pada waktu siang, semuanya tidak terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita menambahkan keimanan kita kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi,
dalam masa yang sama kita tahu bahawa semua yang berlaku dalam urusan hidup dunia ini berada dalam ilmu pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kita bersembunyi atau terang-terangan, Allah tahu. Sama ada di waktu malam yang gelap gelita, kita dalam rumah kita, dalam bilik kita, Allah tahu. Ataupun kita berada di luar rumah berjalan, semuanya Allah Ta'ala tahu. Jadi senantiasalah berdampingan dengan Allah, kerana dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Okey. Dan dalam bab ini kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah, seorang wanita datang mengadu kepada Nabi. Aisyah kata, aku dalam rumah pun ada perkataan yang aku tak dengar. Tiba-tiba turun pernyataan Allah, wahyu dari langit, bagi tahu jawapan kepada soalan wanita tersebut. Jadi itulah agungnya pendengaran dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu hari ini. Kita akan sambung pada besok hari, pada minggu hadapan, hari Isnin. Besok hari Sabtu kan, hari Sabtu hadis, kita baca hadis insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.